Ya Ustaz Okey, Ismail, Assalamualaikum Assalamualaikum. Okey, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada? Ya, okey. Boleh dengar. Silakan. Slide-slide nampak tak? Slide belum tunjuk lagi. Tunjuk slide lagi. Ya? Dia nampak, cuma slide belum dipancarkan. Dia nampak. Klik dekat bahagian bawah tu. Dekat bahagian PowerPoint tu. Kita dah nampak sekarang ni. Mungkin belum share lagi kot. Kita dah share dah tadi. Dia sudah share, sudah share. Nampak tak? Okey, nampak tu. Nampak tu lah. Boleh nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya minta maaf ada lost connection. Okey, boleh dengar jelas kan? Boleh. Silakan. Boleh dengar ni pula. Okay, saya go through tadi. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT, bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membina akidah, keimanan, ketauhidan, syariah dan membina kekuatan ummah sejagat melalui pendidikan Al-Quran. Rasulullah diiktiraf sebagai Sayyidul Hufaz, iaitu perintis orang pelopor pada bidang hafazan ini kerana terlibat dengan proses talaqi musyafahah terus daripada malaikat Jibril AS. As-Sabuni 1980 menyatakan bahawa Rasulullah SAW sangat komited menghafal Al-Quran sehingga kedua kakinya bengkak. Okey, penyataan masalah untuk kajian ini iaitu penguasaan kaedah hafazan Al-Quran yang lemah dari perspektif guru dan pelajar adalah merupakan faktor utama pelajar tidak menghabiskan sukatan hafazan yang ditetapkan di sekolah yang menjalankan kurikulum bersepadu tahfiz. Selain itu, peratusan grade A untuk peperiksaan subjek hifz Al-Quran agak lemah lah. Antara kelemahan lain ialah strategi pelajar, keluarga, kaedah dan motivasi dalam pembelajaran adalah menjadikan pencapaian hafazan lemah, tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPM. Okey, objektif dia berdasarkan perbincangan kenyataan masalah dan latar belakang kajian, maka kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut, iaitu mengenal pasti kaedah yang hafazan yang diamalkan dari perspektif guru dan pelajar tahfiz di tempat di SMK Agama Kedah, mengenal pasti permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kaedah-kaedah hafazan oleh pelajar tahfiz setempat, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi keberkesanan kaedah hafazan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran hifz Al-Quran di tempat. Okey, persoalan kajian, apakah kaedah-kaedah hafazan yang diamalkan dari perspektif guru dan pelajar? Apakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kaedah-kaedah hifz Al-Quran setempat? Apakah faktor yang mempengaruhi keberkesanan kaedah hafazan untuk meningkatkan pencapaian hifz Al-Quran? Seterusnya, metodologi kajian ini diaplikasikan menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses pengumpulan data dan menganalisis data kajian. Kajian kualitatif dipilih dalam menjalankan kajian ini adalah kerana ia dapat memberi makna dalam memahami fenomena sosial. Ini dapat membantu melancarkan perjalanan pengkajian untuk memperolehi maklumat dari responden. Kajian kualitatif bersesuaian dengan tajuk kajian kerana ia merupakan satu permasalahan yang berlaku dalam kalangan guru dan pelajar tahfiz, terutamanya pelajar tahfiz model ulul albab, iaitu untuk mengenal pasti kaedah pelaksanaan hafazan di kalangan pelajar temua iaitu tahfiz. Dapat memberi jawapan kepada persoalan kajian, iaitu untuk mengenal pasti kaedah hafazan yang diamalkan dari segi perspektif guru dan pelajar tahfiz. Okey, populasi sampel dan kaedah kesimpulan populasi kajian ini adalah terdiri daripada 3 orang guru berpengalaman, iaitu guru pakar dalam bidang hafazan, daripada 50 orang guru tahfiz dan semua pelajar tingkatan 4 sekolah menengah Agama Kedah ya. Sampel kajian yang digunakan dalam pengumpulan data bagi kajian kualitatif ini ialah berbentuk simpulan bukan kebarangkalian. Kajian ini menggunakan kaedah simpulan rawat mudah. Sampel jenis ini dipilih berasaskan kepada subjek kajian yang mudah diperolehi untuk kajian tertentu. Kajian ini memilih 3 orang guru pakar daripada 50 guru tahfiz model ulul albab, terdiri daripada 10 orang pelajar dan serta 10 orang pelajar setempat dipilih secara rawat dari sekolah sebagai subjek kajian untuk pemerhatian dan temubuan. Okey, dapatan
kajian, iaitu yang soalan, menjawab soalan yang pertama tadi, apakah kaedah yang digunakan? Yang pertama yang kita hasil daripada temu bual tu, kaedahnya ialah iqra, iaitu membaca sebanyak yang boleh, mendengar bacaan daripada syekh maqari, iaitu maksudnya dia mendengar talaqi kepada guru, membaca fiqh ayat atau kefahaman ayat sebelum dia menghafal. Selepas menghafal tu dia mentadarus balik Al-Quran menggunakan satu mushaf, menghafal mengikut juzuk, mensasarkan bilangan ayat yang dia hafal. Dia memilih waktu yang khusus dan tenang. Okay, seterusnya proses merajaah, iaitu mengulang kaji balik hafazan itu mengikut makro atau juzuk, bacaan dalam solat, menggunakan teknologi untuk membantu hafazan seperti Smart Al-Quran Memorization, Smart Al-Q. Okey, apakah masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kaedah tadi? Maksudnya bila ada kaedah itu, apakah masalahnya? Okey, kaedah yang diperkenalkan tadi itu tidak konsisten diamalkan. Seterusnya talaqi dan musyafahah, iaitu bacaan berguru itu belum mencapai tahap kekerapan maksimum, padahal ia adalah kemestian. Maksudnya kaedah asas. Bermaksud talaqi musyafahah ni tidak setiap hari diamalkan. Okey, tiada penekanan bacaan berulang-ulang di antara guru dan pelajar. Pelajar kurang berusaha dalam bermotivasi dalam fiqh ayat. Tiada kaedah yang kreatif yang diperkenalkan oleh guru. Masalah kekangan waktu hafazan sebanyak 1 jam sahaja purata setiap hari. Kaedah pengajaran abad ke-21 jarang diterapkan seperti self-learning, SRL dan pementangan. Amalan penulisan tahriri tidak konsisten. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi keberkesanan kaedah tadi. Okay, yang pertamanya kurang pemantauan di pihak pengurusan sekolah menyebabkan kaedah ini tidak konsisten dilaksanakan dan kekangan kemudahan fasiliti terbaik untuk hafazan, untuk menyokong proses hafazan itu. Okey, PLC tidak kerap dilaksanakan. Proses temuduga perlu lebih telus, kerana kita tengok proses temuduga ni dia macam ada transparansi, sikit, kerana hanya pelajar yang mampu dan berminat saja diambil. Maksudnya kadang-kadang kita tengok tu bila waktu temuduga tu pelajar ni tidak layak, tiba-tiba kita tidak pilih, tetapi bila hari pengambilan tu pelajar ini masuk, maksudnya tidak telus lah di situ. Okey, seterusnya sesi perbincangan. Secara umumnya pelajar menggunakan kaedah tersebut, tetapi perlu lebih konsisten. Guru perlu mendalami pedagogi hafazan atau kaedah hafazan. Guru perlu menggunakan teknologi dalam hafazan. Pihak pengurusan sekolah hendaklah kerap membuat pemantauan kepada proses PDPC. Lawatan penanda aras perlu untuk proses penambahbaikan. Menggalakkan pelajar terlibat dalam pertandingan hafazan iaitu musabaqah. Masyarakat perlu meletakkan SMK tahfiz ini sebagai sekolah pilihan utama ibu bapa. KPM perlu menstruktur semula kurikulum tahfiz agar lebih dilebihkan masa pengajaran dan pembelajaran itu, dan juga kaedah-kaedah hafazan yang berkesan. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay. Terima kasih untuk penjelasan ini. Sekarang kita buka kepada tempat untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian kedua. Bagi dengan Tuan Muhammad yang bersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya nak tanya, dia yang hafal Al-Quran ni 30 juzuk ke ataupun ada surah-surah tertentu saja? Kami kurikulum bersepadu tahfiz dia hafal 30 juzuk. Dia maksudnya satu tahun, kalau tingkatan 1 pelajar kena hafal 5 juzuk. Tingkatan 2 pun 6 juzuk, maksudnya tingkatan 2 juzuk 6 sampai 5 juzuk lah. Sampai dia ada silibus je. Maksudnya tingkatan 1, saya sekarang berada di tingkatan 1, pelajar perlu hafal 5 juzuk. Maksudnya bila kita kaji balik dalam proses ni, pelajar tu tidak waktu tingkatan 4 tu, pelajar yang silibus tingkatan 4 tu belum habis. Maksudnya itulah masalah-masalah punca-punca dia. Yang ketara saya sekali yang tengok proses temuduga tu lah. Okey.
Okey, maksudnya kalau dia tingkatan 4, adakah dia waktu ujian tu dia perlu ingat juga juzuk pertama sampai juzuk kelima yang Ya. waktu Ya, maksudnya untuk silibus tingkatan 4 tu dia silibus tingkatan 4 saja. Cuma untuk waktu tingkatan 5 baru dia ujian pentaksiran tu daripada tingkatan 1 30 juzuk lah. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 maksudnya 30 juzuk waktu ujian untuk SPM tu. SPM nanti. Cik, Ustaz nak tanya lagi. Minta maaf Tak apa. macam daripada segi akademiknya macam mana pula subjek dia ada yang dilimitkan ke ataupun macam mana? Subjek Okey. akademik. Subjek akademik macam sekolah biasa. Cuma kami ni memang subjek hafazan tu memang kami start dalam pukul 7 dah start sampai pukul 9.30. So 9.30 tu barulah untuk subjek akademik sampai pukul 4 petang. So memang sekolah kami ni memang padat lah, pack. So sebab tu lah saya kata tadi proses temuduga tu perlu telus. Bila tak telus, pelajar yang masuk tu pelajar yang kurang berkemampuan. So bila dia kurang berkemampuan, so proses tu dia tidak boleh lah. Sebab satu faktor utama yang saya kaji, banyak kajian saya baca, dia motivasi dalaman tu sendiri yang boleh membuatkan dia boleh membawa akademik dan tahfiz tu. Kalau dia sendiri pun dalam dia masuk tu dia tak berminat, maksudnya waktu temuduga tu dia dipaksa. Dan bila pelajar yang tak mampu, yang tidak melepasi markah hafazan waktu temuduga tu pun masuk, so dia tak boleh bawa lah hafazan tu walaupun akademik dia dapat 6A. Bila jelas Jelas. Mungkin last soalan. Adakah maksudnya elemen secara holistik diterapkan, maksudnya ada physical punya exercise, ada tak Ustaz? Ke hanya bertumpu pada hafalan dan akademik sahaja? Physical exercise tu macam mana contohnya? Maksudnya contoh ada riadah ke waktu petang, waktu pagi? Riadah tu ada. Dia ada waktu macam sekolah dia macam adalah waktu PJ dia tu. Cuma saya tengok baru ni pelajar saya seorang tu dia boleh menghafal selama 8 bulan. Maksudnya dia cipta rekod lah. Jadi kita tengok prestasi dia faktor dalaman tu yang memainkan peranan sendiri. Faktor dalaman tu dia memang waktu temuduga tu dia memang minat betul dan dia maka dia melepasi memang 90 lebih lah. Tu memang betul lah yang saya cakap tadi, maksudnya yang tidak melepasi markah tu masih boleh masuk juga. Kita kena pasti student itu. So itu adalah pengurusan kelemahan pengurusan pengambilan lah. So pihak KPM dan pihak pengurusan sekolah tu perlu lebih memantau lah agar kita satu matlamat kita nak lahirkan profesional hufaz tu tercapai. Kalau tidak kita tak boleh nak lahirkan lah, hanya kita boleh lahirkan yang hufaz tapi nak ingat hafazan tu dia memang tak boleh lah, tak capai target. Cuma orang boleh cakap dia al-hafiz saja. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Cik, kalau ada apa-apa lagi boleh mesej saya. Saya Yusuf Yusuf sudah daripada Politeknik Kedah. Boleh saya tanya, sesi temuduga itu sekolah yang buat ke ataupun Jabatan Pendidikan yang buat, Tuan Ustaz? Okey, proses temuduga tu di kalangan guru-guru kami juga yang buat. Jadi proses yang penemuduga tu guru kami, guru sekolah kami. Orang yang melaksana tu pihak Jabatan Pendidikan Negeri yang memilihnya. Kami hanya menyampaikan markah saja. Contohnya kalau datuk ini telefon, okey anak saya boleh ejah masuk, dia orang akan masuk juga. So benda tu sepatutnya diambil perhatian lah. Sebab kita nak lahirkan betul-betul yang berkualiti. Sebab benda ni serius lah. Sebab saya nampak dalam proses temuduga tu kemungkinan sebagai satu cadangan. Yang pertama dari sudut kita tengok kemampuan dia. Mungkin kita bagi dalam setengah jam berapa qitaah yang dia boleh ingat. Okey, waktu proses temuduga tu kita akan ambil pelajar yang satu muka, kita bagi selama 1 jam saja untuk hafal. 1 jam tu kita ambil pelajar yang hafal 8 baris ke atas saja. Maksudnya satu muka tu dia ada 10 baris. Maksudnya memang kita ambil yang tinggi sepatutnya. Sepatutnya macam tu lah, sebab pelajar ni sekolah ulul albab ni dia masa dia padat. Dia perlu akademik dengan tahfiz. Dia tak sama macam sekolah harian biasa. So kita perlu ambil orang yang betul-betul tough lah.
Kalau kita tak ambil orang yang betul-betul tough, so matlamat tak tercapai. Dia akademik pun boleh lah, tapi kita hafaz tu hanya hafiz tu sekadar nama, tapi tak ingat. Maknanya sekarang Hasil pengalaman saya. masalahnya kerana keterlibatan orang yang ketiga lah. Nak kata ketiga pun tak, pihak jabatan pendidikan tu perlu lebih orang kata telus lah, lebih telus. Dia tak boleh lah, okey bila datuk ni orang besar telefon, esko ni telefon, adjust anak saya, itulah saya perlu cakap dia kat sini sebab betul-betul kita tak boleh selindung benda ni. Memang kalau ada macam ni memang tak kurang berjaya apa yang dibuat sebenarnya. Sebab itulah lahirkan profesional itu tak berjaya kalau macam ni. Sebab itulah saya duk kaji tu, itu ini masalahnya. Benda ni perlu diketengahkan ke pihak JPN dan KPM. Masalah ni program ulul albab ni dah lama, dah rasanya dah 6 tahun. Jadi bila saya tengok, saya bidang ni saya dah 20 tahun bidang ni. So, saya nak lahirkan orang student yang betul-betul ingat tu susah. Bila diorang ni akan jadi doktor, engineer, bila diorang alam bekerja, dia tak ada masa dah. Tak ada masa betul. So kita nak lahirkan hafiz yang doktor, hafiz yang pilot, hanya sekadar nama. Saya doakan semoga perjuangan Ustaz berjaya dengan kajian ini dapat memantapkan lagi dapat disampaikan ke pihak-pihak. Kita doakan yang terbaik. InsyaAllah ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Semua sekali sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih atas soalan saya. Aku nak tanya juga tapi banyak soalan ni famous ya. Okey. Terima kasih Ustaz atas pembentangan yang menarik tadi tentang zahid tadi. Okey, Al-Quran kajian cek di daftar model ulul albab. Juga usaha Ustaz dengan kaedah-kaedah yang diadakan tadi, dia dapat memanfaatkan seluruh warga kita lah, kita di Malaysia, insyaAllah. Baik, untuk tidak membuangkan masa lagi, okey, kita pergi kepada pembentang yang kedua terakhir. Okey, saya kira seorang pembentang telah menunggu, iaitu saya mencari dari Syafiqah Nabilah Razali, iaitu beliau akan membentangkan satu kajian yang bertajuk penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam, kajian kes guru pendidikan Islam. Okey, jadi Ustaz